Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng bayang yang sedang menonton His Shadows Channel. Shadows harap korang semua berada dalam keadaan baik-baik belaka. Tak lupa juga kepada korang yang masih baru lagi di channel Shadows. Shadows mengucapkan selamat datang ke His Shadows Channel, di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So, kisah pada hari ini yang Shadows bakal kongsikan dengan korang merupakan pengalaman batas yang berasal daripada Kelantan menggunakan jalan belakang untuk pulang ke Kuala Lumpur. Dan dikatakan selepas pengalaman tersebut yang hampir meragut nyawanya, Batis nekat untuk tidak lagi menggunakan jalan lama tersebut. So, kalau korang nak tahu apa yang telah berlaku kepada Batis tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Rolling guys. So, kisah yang bakal Shadows kongsikan merupakan kisah benar yang dialami oleh Batis ketika ingin pulang dari Kelantan ke Kuala Lumpur. So, Batis yang berasal dari Kelantan ni pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk ahli keluarganya, dan selepas seminggu dia spend time dengan keluarganya, Batis pun bersiap untuk pulang ke KL. So, time ni Batis membuat keputusan untuk pulang time malam walaupun telah dinasihati oleh orang tuanya, namun Batis memang lebih berkenan pulang pada waktu malam. So, Batis pun memulakan perjalanannya pulang ke Kuala Lumpur, dan seelok sahaja Batis nak exit ke highway, boom, tertiba jam mat. Kesesakan lalu lintas tu hampir 15 km jaraknya. So, memang teruk lah. Jadi disebabkan Batis ni tak suka terperangkap dalam kesesakan sampai berbelah-belah jam macam tu, Batis membuat keputusan untuk mengikuti jalan belakang. So, Batis pun set lah GPS dia dan mengikut laluan yang telah disetkan oleh GPS tersebut. So, seelok saja Batis ni memasuki jalan belakang, makin kelamaan Batis dah merasai semacam sebab daripada banyak kereta tadi, tiba-tiba hanya tinggal kereta Batis sahaja dengan lampu jalan tak ada, dan yang paling mendebarkan, GPS tu yang membawa Batis dekat jalan tersebut memasuki jalan ladang kelapa sawit. Dan pada masa itu Batis dah rasa tak sedar hati dah, tapi disebabkan pengalaman di tempat lain sebelum ni elok sahaja kalau ikut GPS, so Batis pun memutuskan untuk teruskan perjalanan melalui jalan kelapa sawit itu. So, Batis pada ketika itu hanya mampu berdoa semoga adalah kenderaan lain yang turut sama lalu jalan tersebut. Yalah, kalau jadi apa-apa sekurangnya adalah pemandu-pemandu lain di kawasan tersebut. So, tengah si Batis ni memandu, tanpa disangka datanglah satu motor dari arah belakang, dan pada masa itu Batis berasa bersyukur sangat. So, Batis pun buatlah keputusan tak nak bawa laju sebab dia fikir kesian pula motor tu bersendirian. Jadi Batis ikut sahaja rentak motor tersebut. So, sambil layan jalan yang gelap gelita hanya berlampukan cahaya kereta Batis dan penunggang motor tu, tiba-tiba radio yang Batis pasang tadi senyap seketika. So, Batis pun cubalah tekan-tekan punat radio tu, tapi masih lagi bunyi berdesir macam televisyen yang rosak. Yang paling Batis geram, GPS dia dari tadi asyik sebut rerouting. Dan pada ketika inilah Batis memang dah rasa pelik dah. So, pada masa yang sama, motor belakang kereta Batis tu bagi isyarat dekat Batis. Dia kelip-kelipkan lampu motornya banyak kali sambil buat isyarat tangan untuk suruh ke tepi. Mungkin sebab dia nampak pemanduan Batis ni dah mula tak stabil semua benda tu lah. So, kejap ke kiri, kejap ke kanan. So, Batis pun berhentilah di tepi, dan kemungkinan yang penunggang motor ni nak tolong si Batis ni lah. So, waktu motor tu berhenti di sebelah kereta Batis, Batis pun turunkan tingkapnya, dan pada masa inilah hanya Tuhan saja yang tahu perasaan Batis. Penunggang motor tu tak ada wajah. Yes, geng bayang semua. Tak ada wajah, mukanya kosong, mata tak ada, hidung pun tak ada. Yang ada hanyalah mulutnya sahaja sambil tersenyum, menunjukkan gigi yang macam bereput macam tu tau, dengan mulut yang berbau busuk. So, apa yang membuat Batis lagi seram apabila makhluk tu bertanya, nak tumpang? Haha. So, Batis tanpa membuang masa terus masukkan gear semula dan terus tekan minyak sekuat yang boleh.
dan pecut habis-habisan melalui jalan ladang kelapa sawit yang tak berapa rata lah. Dan masa tu memang Batis ni tak fikir apa dah. Rosak pun rosak lah kereta dia. Yang penting si Batis ni keluar dari tempat tersebut. So semasa Batis ni nak keluar dari kawasan tu, Batis perasan ada satu pondok pengawal usang di tepi ladang kelapa sawit tu. Tapi apa yang aneh tentang pondok usang tersebut, dah hampir 6 kali Batis lalu dan dia asyik nampak pondok yang sama. So pada awalnya Batis ingatkan pondok tu memang ada di setiap tempat. Dan rupa-rupanya Batis mula sedar yang jalan dia lalu ni sebenarnya berulang. Dan sejak itu Batis tahu dah yang dia masih lagi berpusing di tempat yang sama. So Batis yang pada ketika itu kelihatan semak dah. Dia tak boleh fikir apa dah sebab tak cari juga jalan keluar. Dan tiba-tiba Batis nampak ada lampu motor yang berkelip dari arah belakang. Bila Batis tengok cermin pandang belakangnya, memang sah ia adalah motor puaka tadi masih mengejar si Batis ni. So Batis pun cubalah seberdaya upaya untuk pecut lagi. Tapi tak pasal-pasal kereta Batis ni seolah-olah kehabisan minyak. Dan seingat Batis, dia dah habis isi penuh dah tangki minyak tadi tu. So macam mana pula minyak boleh habis? So kereta si Batis ni pun terdampar di bahu jalan. Dan pada saat itu juga Batis nampak motor tu dah makin menghampiri Batis. Dan pada masa itu Batis nampak seperti ada cahaya dalam kawasan ladang sawit tersebut. So Batis pun berasa lega lah. Kemungkinan orang-orang kampung dekat sini kot, fikir si Batis. Dan pada masa itu Batis bernikat untuk turun dan lari selaju yang boleh menghampiri tempat yang bercahaya itu. So semakin Batis berlari ke arah cahaya tu, semakin Batis boleh nampak rupanya ada kedai makan dekat situ. So adalah beberapa customer macam tu yang sedang berada dekat area situ. Dan Batis pada ketika itu berasa teramat lega lah. So Batis pun menghampiri apa yang disangkakan tuan kedai. So Batis pun bertanya, abang ada kedai punya kat sini biar betul kan? Tanya si Batis ni. So lelaki tersebut yang hanya berdiri di belakang kaunter pun jawab, ya, memang ada kedai makan kat sini. Kenapa? Kedai makan hanya untuk makhluk macam kau je ke? So Batis tentu rasa pelik lah. Dalam otak dia fikir, kurang ajar gila pakcik ni kan. Yelah, sebab guna perkataan makhluk macam kau ni kan. So Batis pun bagi tahu lah yang kereta dia dah tersidai dekat tepi jalan. And dia macam tak jumpa jalan keluar dari tempat tu. And pakcik tu balas, kau nak ke mana cepat sangat? Duduk dulu, minum, kasih tenang diri. Kau kena terima sesiapa yang masuk dekat sini memang takkan jumpa jalan keluar. Kau akan jadi macam kawan aku yang seorang tu yang dekat belakang tu. Kau nampak? So Batis pun menjenguklah kat belakang kaunter yang mempunyai satu pintu yang terbuka sikit macam tu. Dan apa yang Batis nampak adalah rangka manusia. So Batis pun terus membelakangkan diri dia dari kaunter tersebut. Dan pakcik yang berdiri dekat belakang kaunter tu tergelak-gelak. Pakcik tu cakap, nasib engkau akan sama seperti dia. Engkau akan bersama dengan kaum kami. Dan tiba-tiba Batis kedengaran orang yang tengah duduk di meja belakang dia berdiri. Dan apabila Batis pusing ke belakang, dia nampak orang yang duduk dekat meja makan yang tadi tu, wajah mereka berubah seperti satu makhluk hitam yang bermata putih. Air liur menjijik-jijik seperti anjing kepanasan. Dan kulit muka, kulit badan semua terkupas-kupas macam kerepotan macam tu. Dan pada masa yang sama, makhluk yang berada di atas motor tadi pun tiba di kedai tersebut dan mendekati Batis. Batis terperangkap. Dia dah tak tahu dah mana nak pergi. So Batis hanya melutut sambil menangis, menerima nasib dia yang dia bakal mati di situ. Apabila makhluk tu menghampiri Batis, tiba-tiba Batis boleh dengar seperti ada orang yang memanggil dia, Encik, Encik. Dan apabila Batis membuka matanya, dia nampak cahaya yang terang dan bayangan dua lelaki yang berdiri dekat dengan dia. So lepas mata Batis dah adjust semua tu, barulah Batis sedar yang rupanya hari dah siang. Dan dua lelaki tu dikatakan merupakan pekerja di ladang kelapa sawit tersebut.
Dan Batis pada masa ni berasa keliru lah apa sebenarnya yang dah berlaku. Dua lelaki tu pun bagi tahu yang diorang ni kononnya on the way ke kerja. Dan macam biasa apabila diorang nampak ada kereta yang masuk ke longkang, bila cek kereta tu tak ada orang, tengah diorang nak cek kereta semua benda tu, diorang terdengar seperti ada orang menjerit-jerit. Dan time tu lah diorang jumpa Batis dalam keadaan tak sedarkan diri, tapi tengah dalam keadaan meracau lah, dalam lebih kurang 1 kilometer dari kenderaan dia. So diorang pun tanyalah pada Batis apa sebenarnya yang telah berlaku. So Batis pun menerangkan dan dua lelaki ni pun bagi tahu benda ni dah banyak kali dialami oleh mereka-mereka yang melalui tempat tu. So tempat ni bila malam dia keras sikit tau. Selalu orang akan cakap sama ada dikejar motor bermisteri, tak boleh keluar dan ada kedai dan semua benda tu lah. So lepas itu dua lelaki tu mengangkat si Batis dan bawa dia ke hospital untuk cek lah kalau ada apa-apa serius yang telah berlaku pada Batis. Dan tak lama kemudian kedua ibu bapa Batis ni pun jumpalah Batis di hospital tersebut dan membawa pulang si Batis ni. So on the way nak keluar daripada hospital tu, Batis pun tanyalah pada nurse mana dua lelaki yang bawa dia ke hospital. Sebab si Batis ni berasa yelah nak berterima kasih lah kepada mereka berdua kan. So nurse tu berasa pelik tau. Lelaki? Tak ada siapa yang bawa Encik datang sini. Encik yang datang seorang diri, kata nurse tu. Dan nurse tu pun cakap lagi, tu kereta Encik dekat tempat emergency. Encik yang bawa kereta tu seorang-seorang ke sini. Tak ada siapa yang bawa Encik. Dan Batis tu tergamam. Batis tak percaya, mana mungkin dia seorang, sebab dia memang ingat ada dua lelaki bersama dia teman dia ke hospital. So nurse tersebut pun beritahu kalau Encik tak percaya, tanyalah security dekat depan tu. So Batis pun bertanyakan kepada security tersebut and benda sama yang diberitahu. Batis punyalah tak percaya sampai diorang tunjukkan rakaman CCTV kepada Batis. Dan alangkah terkejutnya Batis ni, rupanya apa yang diberitahu adalah memang benar. Rupa-rupanya hanya Batis seorang sahaja yang masuk ke hospital. So bermacam-macam persoalan yang bermain di minda Batis. Siapakah dua lelaki itu? Macam mana hanya dia seorang sahaja yang ingat benda tu? And memang dia confirm, dia tahu yang dua orang ni bantu dia mengalirkan diri dia dari tempat ladang kelapa sawit tu sampai ke hospital. So ibu si Batis ni pun bagi tahu dah tak payah fikir. Mak dah bagi tahu jangan drive malam, terutamanya time musim Hungry Ghost Festival. Dan Batis pun yang masih keliru dengan situasi hanya mampu menerima apa yang dah berlaku dan pulang ke rumah kedua ibu bapanya. So begitulah kisah yang dialami Batis. So Batis ni berasal daripada keluarga Cina yang berasal dari Kelantan. So time Batis ni nak pulang ke KL, time tu merupakan musim ataupun bulan Hungry Ghost Festival tu lah. Dan mereka adalah pantang larang dorang sepanjang momen ataupun sepanjang musim tersebut. So disebabkan itulah kemungkinan besar si Batis ni terkena gangguan semasa melalui jalan belakang tersebut. Alright, so Shadows harap korang terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Dan sekiranya korang terhibur, korang boleh tekan butang like di bawah. Dan juga kepada korang yang masih lagi belum subscribe ke Shadows channel, tekanlah butang subscribe, tanda sokongan korang pada channel Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye geng mayang semua. Take care, stay safe, alright, jaga-jaga, jangan ikut jalan belakang sangat. Haha, ciao.